Baik, wartawan Faris Azman kini berada di lokasi tanah runtuh dekat Bukit Tungku, Kuala Lumpur. Kita terus saja bersama dengan Faris. Faris, kalau boleh kongsikan perkembangan terkini di lokasi kejadian, dalam pemerhatian Faris, ada apa mungkin agensi-agensi yang terlibat? Adakah ada cawangan kejuruteraan Cerun, Jabatan Kerja Raya, mungkin daripada Jabatan Mineral dan juga Geoscience Malaysia, Faris? Baik, terima kasih Gigi. Perkembangan terkini dapat saya bawakan sebenarnya. Agensi teknikal, pasukan teknikal telah pun berada di sini sejak awal 9 pagi sebenarnya Gigi. Di belakang ini sebentar tadi lebih kurang 5 minit mereka telah pun beredar daripada kawasan ini. Tapi apa yang dapat saya bawakan sebenarnya terutamanya agensi daripada Jabatan Kerja Raya, bahagian perkhidmatan forensik struktur, bahagian kejuruteraan Cerun juga ada. Begitu juga daripada DBKL, Dewan Berdaya Kuala Lumpur, JMG juga berada di belakang ini. Begitu juga pasukan polis, OCPD, Sentul juga berada di sini sebentar tadi, dan juga bahagian pasukan bomba juga berada untuk melihat dan seperti mana kita tahu, analisa dan juga siasatan teknikal dijalankan untuk mengenal pasti apakah punca sebenar kejadian tanah runtuh di kawasan Bukit Tungku. Dan apa perkembangan terkini sebenarnya Gigi, pada tengah malam tadi Gigi, berlaku lagi runtuhan kecil di bahagian depan sana, berhampiran dengan gate IIM ataupun pintu pagar IIM, dan terkena pintu pagar sebenarnya, dan difahamkan berlaku keretakan susulan dan juga pergerakan-pergerakan tanah pada tengah malam tadi. Jadi boleh dikatakan struktur ini tengah dianalisa sama ada kemungkinan berlaku lagi pergerakan tanah yang lebih drastik dan juga berlaku lagi kemungkinan runtuhan baru dalam masa terdekat. Jadi boleh dikatakan pasukan Cerun tadi, kejuruteraan Cerun daripada pasukan JKR telah pun mengambil analisa mereka, melihat keadaan sekitar ini, apakah yang perlu dilakukan dan apakah analisa mereka. Itu yang akan kita dapatkan nanti dalam sidang media seperti mana yang Gigi katakan tadi. Dan boleh dikatakan setiap minit ada sahaja pasukan teknikal yang datang untuk melihat keadaan ini, dan saya fikir mungkin analisa itu dilakukan secara berkala. Begitu juga selain daripada pasukan teknikal sebenarnya kita ingin tunjukkan di sini. Ini antara kita katakan canvas-canvas yang telah pun disiapkan untuk diletakkan untuk menstabilkan Cerun runtuhan di sekitar kawasan kejadian. Jadi difahamkan juga pihak kontraktor telah pun bersiap sedia dan akan mulakan untuk menstabilkan tanah dengan meletakkan canvas-canvas ini di sekitar kawasan runtuhan dalam masa terdekat. Dan pada masa yang sama sebenarnya Gigi, kalau kita lihat kawasan runtuhan ini, kalau anda mungkin yang tak tahu di manakah MACA ataupun IIM, betul-betul di sebelah laluan Jalan Tuanku Abdul Halim. Jadi kawasan runtuhan ini seperti mana kita tahu, lebih daripada 1,100 meter. Runtuhannya di sebelah kanan ini adalah Cerun. Jadi di sebelah kanan Cerun ini adalah Jalan Tuanku Abdul Halim. Keadaannya mungkin kegagalan Cerun ataupun seperti mana bomba sebelum ini mengatakan bahawa kemungkinan ia berpunca daripada air bawah tanah ataupun paip pecah. Tetapi seperti mana JJ katakan, sidang media dan juga analisa teknikal itu akan dilakukan untuk mengetahui punca sebenar. Tetapi pergerakan tanah pada tengah malam tadi dan juga runtuhan kecil yang berlaku sekaligus sebenarnya JJ menyaksikan bahawa keadaan tanah runtuh ini boleh kita bersiap sedia sebarang kemungkinan yang berlaku. Tapi buat masa kini, ya, seperti mana 76 seperti mana penduduk ataupun penghuni di MACA dan IIM telah pun dipindahkan. Cuma keadaan kita tidak tahu lagi ketika ini apakah punca sebenar dan juga apakah perinciannya. Adakah kami akan diberikan dalam masa terdekat? Itu yang akan kita bawakan perinciannya sebenarnya, Gigi. Faris, adakah itu juga merupakan fokus siasatan ketika ini untuk mencari punca sebenar? Baik, sebenarnya Ji, betul. Sebelum ini siasatan awam mengatakan bahawa paip pecah kemungkinan. Begitu juga dengan pakar Cerun sebelum ini daripada universiti juga mengatakan bahawa kemungkinan kejadian tanah runtuh ini berlaku akibat selalunya faktor utama adalah
air. Begitu juga seperti mana sebelum ini tragedi Batang Kali, kita tahu beberapa lagi kejadian tanah runtuh. Kebanyakannya berpunca daripada aliran air bawah tanah. Jadi itu siasatan awal, tetapi ketika ini di kawasan ini kalau kita katakan tiada penerokaan, kita OCPD Sentul juga berada di sini, yang akan kita dapatkan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Jadi tiada rekan-rekan kecil masih lagi berlaku, tetapi pada masa yang sama juga kita katakan faktor utama itu masih lagi disiasat secara teknikal. Adakah kegagalan cerut ini berlaku seperti mana dikatakan pada awal dia berlaku simptom-simptom ataupun kita katakan simptom-simptom awal itu dengan adanya tanah yang agak sogi ataupun tanah yang kita katakan berair, itu antara simptom-simptom awal kejadian tanah runtuh. Jadi itu semua diambil kira dalam analisa teknikal ini untuk mengetahui punca sebenar kejadian tanah runtuh di Bukit Tungku ini. Tetapi apa yang dapat kami bawakan, kami berada di sini tidak dibenarkan sebenarnya izin untuk berada di ke depan kerana untuk faktor keselamatan dan sebagainya. Tetapi apapun kita akan bawakan perkembangan terkini, dan saya fikir lebih ramai pasukan teknikal akan datang, akan melihat sekitar kawasan ini, dan mungkin kita akan dapatkan sedikit sebanyak maklumat terkini mengenai dengan tanah runtuh di sekitar kawasan Bukit Tungku di sini. Gigi. Baik, terima kasih Faris Azman atas perkembangan tersebut. Kita akan nantikan perkembangan penuh dari Faris dari semasa ke semasa.